Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video pada kali ini, kita akan belajar pelajaran matematik SPM berkenaan dengan pelajaran matrik bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana untuk melakukan operasi pendaraban yang melibatkan pendaraban integers dengan matrik dan juga pembahagian integers dengan matrik. Satu lagi kita akan lihat berkenaan dengan pendaraban yang berlaku di antara satu matrik dengan matrik yang lain. Dalam operasi yang melibatkan pendaraban matrik, kita akan jumpa dua bentuk pendaraban yang penting yang perlu difahami oleh para pelajar. Bentuk yang pertama adalah pendaraban suatu integer dengan matrik, dan satu lagi adalah pendaraban di antara matriks dengan matrik. Jadi, kita lihat dulu yang pertama, iaitu pendaraban di antara suatu integer dengan matrik. Sekiranya dia melibatkan pembahagian, kita boleh tukarkan dia dalam bentuk pendaraban antara matrik dengan 1 per integers. Sekarang, cuba perhatikan. Sekiranya kita ada A merupakan suatu matrik 2 darab 2, di mana unsurnya adalah A, B, C, D. Terdapat 4 unsur di sini, 2 baris, 2 lajur. Sekiranya terdapat operasi pendaraban di antara satu integers, katakan integers itu K, kita darabkan dengan matrik A. Ini bermaksud semua unsur-unsur yang terkandung dalam matrik ini perlu didarabkan dengan K, iaitu hasilnya adalah merupakan matrik yang sama saiz. Kalau kita lihat di sini, matriknya adalah 2 darab 2. Apabila kita darabkan suatu matrik dengan integer, dia tidak mengubah saiz sesuatu matrik, tetapi dia akan mengubah nilai unsur yang terdapat di dalam matrik berkenaan. Dalam kes ini, unsur yang terlibat adalah KA, KB, KC dan KD. Perhatikan, setiap satu unsur itu perlu didarabkan dengan integers yang berada di luar daripada matrik ini. Seolah-olah macam kita darabkan satu integers dengan ungkapan yang terletak di dalam bracket ataupun kurungan. So, ini melibatkan pendaraban. Sekiranya pembahagian yang melibatkan suatu integers, katakan matrik A dibahagikan dengan suatu integers, katakan integers itu adalah P. Apa yang perlu kita lakukan adalah menukarkan pembahagian ke dalam bentuk pendaraban. Oleh sebab itu, A per dengan P adalah sama dengan 1 per P. Perhatikan, 1 per P bermaksud dibahagikan dengan P, didarabkan dengan A, B, C, D, matrik A, B, C, D. Jadi, hasil yang kita perolehi adalah matrik yang sama saiz, dan setiap satu unsurnya perlu dibahagikan dengan integers berkenaan. So, ini adalah apa yang perlu kita lakukan sekiranya melibatkan operasi pendaraban antara integers dengan matriks. Cikgu berikan contoh mudah di sini. Katakan kita ada suatu matrik A, matrik 2 darab 2, unsurnya 1, 2, 3, 4. Kita perlu darabkan dengan 2. Jadi apa yang perlu kita lakukan? 2 ini kita darabkan dengan matrik yang terlibat. Jadi hasilnya adalah matrik yang sama saiznya, 2 darab 2, 2 baris, 2 lajur. Hasilnya adalah hasil darab di antara integers dengan setiap unsur. Jadi unsur 1, 1, baris pertama lajur yang pertama adalah 2 darab 1. Unsur yang kedua adalah 2 darab 2, 4 unsur yang ketiga adalah 2 darab 3, 6, dan unsur yang terakhir adalah 2 darab 4, 8. So, ini adalah hasil pendaraban 2 dengan matrik A. Sekiranya kita ada satu matrik B. Matriknya adalah matrik 2 baris, 1 lajur. Unsurnya adalah 8 dan 10. Katakan matrik B kita bahagikan dengan 2. Matrik B yang dibahagikan dengan 2, kita boleh tukarkan dia dalam bentuk pendaraban, iaitu 1 per 2. Ini bermaksud dibahagikan dengan 2. Matrik yang terlibat adalah matrik 8, 10. Saiznya adalah 2 darab 1.
hasil yang kita akan perolehi adalah metrik 2 darab 1, di mana unsur yang pertama adalah 1/2 darab 8 ataupun 8 bahagi 2, 4. Dan yang kedua adalah 10 bahagi 2, 5. So, ini adalah hasil pembahagian metrik B dengan suatu integer, iaitu 2. Perbandingan di antara suatu metrik dengan metrik yang satu lagi, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil perhatian terlebih dahulu sebelum kita lakukan operasi. Dan ingat, tidak ada operasi pembahagian antara metrik dengan metrik. Jadi, cikgu akan tunjukkan bagaimana kita lakukan pendaraban di antara satu metrik dengan metrik yang lain. Katakan kita ada suatu metrik bersaiz A darab B, A baris, B adalah lajur, didarabkan dengan suatu metrik bersaiz C darabkan dengan D, barisnya C, lajurnya adalah D. Sebelum kita lakukan pendaraban, perkara pertama yang perlu kita tentukan adalah sama ada operasi pendaraban metrik ini boleh dilakukan ataupun tidak. Syarat untuk berlakunya ataupun boleh berlakunya suatu pendaraban antara dua metrik adalah metrik itu mempunyai syarat yang tertentu. Syarat yang penting adalah metrik yang pertama, lajurnya adalah sama dengan baris bagi metrik yang kedua. Dalam kes ini, nilai B mesti sama dengan C. Dan hasil pendaraban metrik bersaiz A darab B dengan B darab D, cikgu baca sebagai B sebab B sama dengan C. Hasilnya adalah bersaiz, barisnya akan mengikut baris metrik yang pertama dan lajurnya akan mengikut metrik yang kedua. Ini bermaksud sekiranya metrik yang pertama A darab B, metrik yang kedua C darab D, di mana B dan C adalah sama, hasil darab metriknya akan menghasilkan suatu metrik yang bersaiz A darabkan dengan B. Mengapa kita perlukan syarat lajur bagi metrik yang pertama sama dengan bilangan baris bagi metrik yang kedua adalah kerana dalam pendaraban antara metrik kita akan dapatkan jumlah bagi hasil darab pasangan bagi lajur dan baris bagi metrik yang berkenaan. Katakan kita ada metrik yang pertama itu P, Q, R, S. Kita darabkan dengan metrik yang kedua V, W, X, Y. So, ini adalah pendaraban di antara metrik 2 darab 2 dengan metrik 2 darab 2. Jadi hasil yang kita akan perolehi adalah hasil tambah bagi hasil darab pasangan antara baris dan lajur. Jadi untuk memudahkan, ingat ini adalah baris, ini adalah lajur dan kita pasangkan P, kita pasangkan dengan V, kita akan dapat PV, tambahkan dengan Q, darabkan dengan X. P, B tambah Q, X akan memberikan kita unsur baris pertama, lajur yang pertama. Untuk mendapatkan unsur yang kedua, baris pertama, lajur yang kedua, kita menggunakan baris pertama pada metrik yang pertama dan lajur yang kedua pada metrik yang kedua dan kita pasangkan. Bila kita pasangkan, P berpasangan dengan W, tambahkan dengan Q berpasangan dengan Y. Untuk mendapatkan unsur bagi baris yang kedua, lajur yang pertama, kita gunakan padanan di antara baris kedua pada metrik yang pertama dengan lajur yang pertama pada metrik yang kedua. Ini bermaksud R dipasangkan dengan V, tambahkan dengan S yang dipasangkan dengan X. Sementara unsur yang terakhir, barisnya baris yang kedua, lajurnya lajur yang kedua, kita pasangkan RW tambahkan dengan SY. Itu sebabnya kita memerlukan nilai lajur pada baris pada metrik yang pertama sama dengan baris pada metrik yang kedua supaya pasangannya adalah sempurna. Cikgu tunjukkan beberapa contoh mudah yang melibatkan pendaraban di antara satu metrik dengan metrik yang satu lagi.
Ingat, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan sama ada pendaraban dua metrik ini boleh berlaku ataupun tidak dengan cara menyemak saiz metrik yang berkenaan. Katakan kita ada dua metrik bersaiz 2 darab 2 dengan 2 darab 2. Kita masukkan unsur menggunakan nombor yang mudah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perhatikan bagaimana kita pasangkan dia untuk mendapat hasil metriknya. Kita tentukan dulu sebagai semakan laju yang kedua, laju bagi metrik yang pertama dan baris bagi metrik yang kedua adalah sama dan hasilnya adalah metrik bersaiz 2 darab 2. Jadi kita akan cari unsur yang pertama, baris pertama, lajur pertama, iaitu unsur ini. Baris pertama, 1, 2, lajur pertama di sini, 1, 3. Kita pasangkan 1 dengan 1, 2 dengan 3, 1 darab 1, 1, 2 darab 3, 6, 1 tambah 6. Baris yang pertama, lajur yang kedua, kita padankan baris ini dan lajur ini. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 1 dengan 2, 2, 2 dengan 4, 8. Untuk baris yang kedua, perhatikan kita gunakan baris yang kedua. Lajurnya adalah lajur yang pertama. 3 dengan 1, 4 dengan 3. 3 darab 1, 3, 4, 3, 12. Untuk yang terakhir, baris kedua. Lajur yang kedua. 3, 2, 4, 4. 3, 2 adalah 6, 4, 4 adalah 16. Jadi ini adalah hasilnya. Unsur yang pertama 7, unsur yang kedua 10, unsur yang ketiga 15, unsur yang keempat adalah 22. Itu adalah 1, 2. Ini satu baris, 2 lajur. Okey. Dan hasil untuk yang pertama adalah padanan ini. 1, 1, 2, 4. 1 tambah 2, 4, 8. Yang kedua, baris pertama, lajur yang kedua. 1, 2, 2, 5. 2 tambahkan dengan 10. Dan yang ketiga, baris pertama, lajur yang ketiga, 1 dengan 3, 2 dengan 6. 3 tambahkan 2, 6 adalah 12. So, ini metrik yang kita hasilkan. So, nilainya adalah 9 di sini 12, di sini 15. So, ini adalah metrik hasil daripada pendaraban metrik yang berkenaan. Kita tunjukkan satu contoh lagi, metrik 1 darab 3 didarabkan dengan metrik 3 darab 2. 1 darab 3, 1 baris, 3 lajur. 1, 2, 3. Ini 1 baris, 3 lajur. 3 baris, 2 lajur. 1, 2, 3. 3 baris, 2 lajur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3 baris, 2 lajur. Apakah hasil metrik yang kita peroleh? Metrik yang kita akan peroleh adalah metrik 1 darabkan dengan 2. 1 darab 2, 1 baris, 2 lajur. 1 baris, 2 lajur, maknanya kita ada 2 unsur di bahagian ini. So, unsur yang pertama, baris pertama, lajur pertama. Perhatikan, di sini ada 3 unsur, di sini ada 3 unsur. Jadi kita boleh padankan, 1, 1 adalah 1, 2, 3 adalah 6, 3, 5 adalah 15. Untuk yang kedua, baris pertama, lajur yang kedua, 1, 2 adalah 2, 2, 4, 8, dan 3, 6, 18. Jadi hasil yang kita perolehi adalah 1 tambah 6 tambah 15, 22. 2 tambah 8 tambah 18, 10 tambah 18, 28. Cukup dulu sampai di sini, hingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe channel Cikgu Nan. Kembali lagi tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi bagi mendapatkan makluman apabila video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.